Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jom belajar bio bersama Cikgu Fiza. Kali ini kita akan membincangkan tentang pembahagian sel. Cikgu akan bimbing kamu bagaimana teknik menjawab soalan berkaitan dengan pembahagian sel. Berikut ialah soalan tentang topik pembahagian sel. Sebelum menjawab, pelajar perlu mengambil kira beberapa faktor, iaitu yang pertama ialah kamu perlu baca keseluruhan soalan dan juga sub-sub soalan. Yang kedua ialah perhatikan rajah yang diberi, dan yang ketiga ialah kamu perlu menggariskan semua clue-clue ataupun kata kunci dalam soalan sebelum menjawab. Jom kita lihat soalan A. Baca soalan. Rajah 2 menunjukkan dua sel haiwan yang menjalankan pembahagian sel X dan pembahagian sel Y. Namakan jenis pembahagian sel X dan sel Y. Terdapat dua jenis pembahagian sel, iaitu mitosis dan meiosis. Yang mana satukah dalam rajah pada soalan ialah pembahagian sel secara mitosis atau meiosis. Syarat penting untuk menjawab soalan ini ialah perhatikan dalam rajah sama ada terdapat kromosom homolog atau pindah silang. Kromosom homolog dan pindah silang hanya terdapat dalam pembahagian meiosis. Jadi, untuk soalan A, X ialah mitosis dan Y ialah meiosis. Soalan B1. Terangkan kepentingan pembahagian sel X kepada manusia. Cluenya ialah pertumbuhan dan ganti atau baiki sel. Untuk soalan 2 markah, maka jawapan kamu ialah memperbanyakkan sel untuk pertumbuhan dan menggantikan sel yang rosak atau mati. Soalan B2, terangkan bagaimana pembahagian sel X boleh digunakan untuk meningkatkan penghasilan anak pokok dalam tempoh masa yang singkat. Apakah kaedah atau teknik yang sesuai ya? Kepentingan mitosis ialah memperbanyakkan sel. Jadi, teknik apakah yang diaplikasikan daripada mitosis? Ya, jawapannya ialah kultur tisu ataupun klon. Sel membahagi secara mitosis, membentuk kalus. Kalus berkembang menjadi platelet yang banyak. Pembahagian sel Y adalah penting dalam pembiakan seks. Pembahagian sel ini memastikan kromosom dikekalkan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Terangkan bagaimana ini berlaku. Tujuan meiosis ialah menghasilkan gamet. Gamet mempunyai bilangan kromosom separuh daripada induk ataupun haploid. Persenyawaan gamet menghasilkan generasi yang diploid. Untuk soalan 2 markah, jawapan kamu ialah pembahagian Y menghasilkan gamet yang haploid. Selepas persenyawaan, bilangan kromosom anak menjadi diploid atau sama dengan induk. Soalan D. Bahan karsinogen seperti pewarna makanan boleh menyebabkan sel anak yang terhasil dari pembahagian sel Y mempunyai bilangan kromosom berbeza. Terangkan kejadian ini. Apa kesan mutagen kepada pembahagian sel Y? Perhatikan rajah. Fikirkan apa kesan kepada gentian gelendung dan kromosom homolog. Soalan ini memperuntukkan 3 markah. Jadi jawapan kamu ialah karsinogen merencatkan penghasilan gentian gelendung. Merencatkan boleh digantikan dengan menghentikan.
Semasa anafasa 1, kromosom homolog tidak berpisah ke kutub yang bertentangan, menghasilkan gamet yang mempunyai lebih atau kurang kromosom. Maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Jika ada sebarang soalan, pelajar boleh emailkan kepada email cikgu norafizarazila@gmail.com. Sehingga berjumpa lagi. Bye.